Ya, tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama membaca Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pengajian kita dari kitab Manusia dan Islam. Sebelum ini kita membicarakan tentang al-khair. Al-khair itu bermakna baik ataupun kebaikan. Maka Islam menyuruh kita, Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Sama ada amalan yang zahir ataupun amalan yang bersifat batin. Dan setiap amalan yang kita lakukan tidak akan keluar sama ada baik ataupun buruk. Kan? Ada amalan yang diberi ganjaran pahala, ada amalan yang mendatangkan dosa, dan ada amalan yang tidak mendatangkan apa-apa. Pahala pun tidak, dosa pun tidak. Ini semua bergantung kepada amalan tersebut dan juga niat seseorang baik. Jadi hari ini nak cerita takrif kebaikan ataupun contoh-contoh kebaikan. Kita bagi takrif. Kebaikan yang dituntut dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merangkumi segala amal soleh. Maknanya segala amal soleh itu kebaikanlah. Setiap benda yang amal soleh kebaikan. Antaranya mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Taat perintah Allah kebaikan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Mengamalkan sifat-sifat yang mulia adalah kebaikan. Keikhlasan umat dan amal adalah kebaikan. Ikhlas. Membuat ihsan, kebaikan, membantu seseorang adalah kebaikan. Membuat kebajikan kepada manusia, kebaikan. Kata-kata yang baik adalah kebaikan. Dan setiap amal untuk meninggikan taraf hidup dan peribadi seseorang atau masyarakat adalah kebaikan. Maknanya semua amal soleh itu adalah tergolong dalam kebaikan. Nak cerita ni, kebaikan ni luas. Bukan kebaikan itu tertumpu kepada semayang, puasa, zakat, haji, setakat itu bukan. Kebaikan ni luas. Semua benda yang dianggap amal soleh, perkara kebaikan, itu kebaikan lah. Pertama, benda itu tidak bercanggah dengan perintah Allah. Dan yang kedua, dia membawa kebaikan bagi seseorang ataupun masyarakat. Naluri dan tabiat semula jadi manusia yang bersih akan menuju kepada kebaikan. Ini tabiat asal orang yang baik, yang jiwanya bersih ni, dia memang suka kepada kebaikan. Habis manusia kita tengok suka kepada keburukan ni pasal apa? Pasal naluri yang bersih itu telah rosak. Dipengaruhi oleh sesuatu pengaruh. Semua manusia suka dan tertarik kepada kebaikan. Kerana kebaikan itulah kesempurnaan diri insan yang dituntut dan dirasakan kebahagiaannya. Pasal itu tuan-tuan,
Orang ni sibuk cari kebahagiaan tak? Kebahagiaan. Apabila seseorang ni berumah tangga, bernikah, dia harap apa? Kebahagiaan. Si pengantin pun harap rumah tangga dia bahagia. Ibu bapa pengantin pun harap supaya pengantin ini bahagia. Kawan-kawan pun harap supaya mempelai ini bahagia. Kita pun nak macam tu, anak kita bahagia, kawan kita bahagia. Persoalan dia, bahagia-bahagia ni duduk kat mana? Bahagia-bahagia ni letak kat mana? Adakah bahagia ni letak pada pangkat yang tinggi? Adakah bahagia ni letak pada harta yang banyak? Adakah bahagia ni tengok pada ramai kawan? Bahagia ini tuan-tuan letak di dalam hati. Bahagia ni letak di dalam hati. Hati manusia ini tak ada siapa yang dapat kontrol dia. Harta tak boleh nak kontrol hati. Kalaulah kita kata kekayaan boleh mendatangkan bahagia, padahal kita jumpa ramai orang kaya yang bercerai. Kalau kita kata populariti seseorang mendatangkan bahagia, kita lihat ramai orang yang popular ni cerai juga. Kebahagiaan letaknya dalam hati. Dan hati ini tidak ada siapa yang mampu menguasainya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mencampakkan dalam hati seseorang rasa sayang pada benda ni, rasa baik, rasa cinta dan sebagainya. Allah yang mencampakkan perasaan tu dalam hati seseorang. Maka bahagialah hidup dia. Jadi nak boleh bahagia ini tuan-tuan, asas dia apa? Mesti taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu asas dia. Apa yang Allah perintahkan, kita kena laksanakan. Apa yang dilarang, kita kena tinggalkan. Sejauh mana kita taat perintah Allah, perintah Rasul, maka sehebat itulah kebahagiaan yang akan kita kecapi. Tapi kalau kita cuba lari daripada landasan yang ditetapkan oleh Islam, kemudian kita cuba nak cari kebahagiaan, pasti kita tidak akan bertemu dengan kebahagiaan. Pasti. Ada orang cuba mencari kebahagiaan, keseronokan dengan benda-benda yang haram, minuman yang haram. Dengan ganja, dengan dada, dengan apa. Dia nak cari apa tu? Tuan-tuan tanya, nak cari apa? Sekali-kala tanya dia, kamu isap ni nak apa? Nak bagi seronok lah, nak bahagia. Tapi dia dapat tak? Dia tak dapat bahagia. Bahagia yang sebenar tak dapat. Satu, yang kedua. Kita mencari bahagia-bahagia ini, kebahagiaan ini, tak sama dengan orang yang bukan Islam. Kebahagiaan seorang Muslim yang beriman ini, kebahagiaan dia ialah kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tak sama dengan orang yang tidak beriman ini. Dia pandang bahagia dia hanya di dunia. Tapi kita orang beriman ini, kita nak cari kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Satu bahagia ini tuan-tuan, dicintai dan disukai oleh orang yang mempunyai tabiat yang bersih. Dan oleh itu, segala seruan Al-Quran dan Sunnah supaya beriman kepada kebaikan, diberikan definisi ataupun dijelaskan hakikatnya. Maknanya apa yang Quran datangkan, apa yang Sunnah ajar, itu semua adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh-contoh kebaikan. Dia kata, antaranya ialah yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Contoh kebaikan yang pertama ni disebut ialah apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, artinya Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikendaki. Allah bagi hikmah, ilmu yang berguna ni kepada sesiapa yang dia kendaki. Wa man yu'tal hikmata,
Sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya faqad utiya khaira tadi. Sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Sesiapa yang Allah beri hikmah, kebijaksanaan, Allah beri kepada dia ilmu yang berguna, itu tanda orang tersebut telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang yang menggunakan akal fikiran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi tahu kepada kita, Allah memberi hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah beri kepada manusia ni ilmu. Ilmu yang berguna ni kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki, Allah bagi. Bukan semua orang dapat kelebihan ini. Sesiapa yang diberikan hikmah, kata Allah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak mengingati melainkan orang yang mempunyai akal fikiran, yang menggunakan akal. Maknanya orang yang boleh berfikir ni, yang boleh menilai ilmu ni mahal ke murah, hikmah ni bernilai ataupun tidak. Yang boleh fikir ni siapa? Orang yang guna akal. Kalau dia guna nafsu, dia nampak benda lain yang lebih baik. Tapi Allah kata apa? Sesiapa yang Allah beri hikmah, ilmu pengetahuan yang berguna, maka dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Siapa yang boleh fikir yang itu kebaikan, ilmu itu kebaikan, hikmah itu kebaikan? Siapa? Orang yang menggunakan akal. Tapi kalau orang yang menimbang dengan nafsu, dia kata benda lain lagi baik. Benda lain lagi baik. Ilmu ni apa hal? Kalau belajar pun nak buat apa? Bukan boleh dapat gaji besar. Dia fikir dunia kan. Kalau orang pergi hantar anak kan, hafal Quran ni nanti nak makan apa? Dia pandai tu. Pasal otak dia nisbahkan sesuatu tu, dia timbang dengan nafsu dia. Baik. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa yulhimhu rushdahu. Ini khair ini semua kebaikan dah. Sabda Nabi SAW artinya sesiapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, kalaulah Allah nak jadikan orang ni dapat kebaikan yang banyak, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam agama dan diberikan ilham kepada kebenaran. Itu tanda orang ini mendapat kebaikan yang banyak. Itu orang berilmu itu tanda orang ini mendapat kebaikan yang banyak. Nabi beritahu kalau Allah nak jadikan seseorang itu baik, seseorang itu bermanfaat, seseorang itu beruntung, Allah bagi dia ilmu. Allah bagi dia ilmu dan juga ilham kepada kebenaran. Hadis ini menunjukkan kepada kebaikan dan memandu orang lain tidak kurang pentingnya daripada mengamalkan kebaikan itu sendiri. Kenapa orang yang berilmu ni dia mendapat kebaikan yang banyak? Kerana dia beramal dengan ilmu tadi. Kemudian dia memandu orang, mengajak orang kepada kebaikan. Dia memberitahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Dia pandu manusia, maka bertambah-tambah lagi lah kebaikan. Dia mengajar seseorang, dia beritahu kepada seseorang apa yang diperintahkan oleh agama, maka orang yang mendengar beramal, maka orang yang mengajar ni bertambah-tambah lagi kebaikan dia. Pasal dia kata khairan kathira. Ini beza dengan orang yang ahli ibadat semata-mata. Kalau kita ahli ibadat, kita zikir, pahala, baiklah, baik. Tapi banyak ke melampaui kepada orang lain ke? Tidak. Tak melampaui. Beza dengan orang yang diberi hikmah, yang diberi ilmu yang berguna. Dia beramal dengan ilmu, kemudian Allah beri kepada dia lisan, kata-kata yang boleh melembutkan hati manusia, yang boleh menarik manusia kepada jalan Allah, yang boleh menarik manusia supaya bertaubat kepada Allah. Orang ni dia diberi kebaikan yang banyak. Baik. Sabda Nabi SAW, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Ini siapa ni? Orang yang ada ilmu. Lepas tu ilmu ini mahal, tuan-tuan. Ilmu ini mahal.
Ilmu mahal. Pasal tu kalau kita semayang sunat, ada orang majlis ilmu, benda tu pula fardu ain, maka yang mana yang paling dituntut? Belajar ilmu lah, tak? Kalau kita ada majlis ilmu, lepas tu ada orang baca Quran, mana satu yang kita nak pergi? Majlis ilmu lah. Kerana dia tu mempunyai kelebihan yang tinggi. Disebabkan kita ada ilmu, kita boleh timbang mana amalan yang perlu kita buat. Macam ni bulan Ramadan, apa amalan yang perlu kita dahulukan? Itu kita cari amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan, pahala yang banyak. Di an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairan laka min humurin ni'am. Demi sesungguhnya, kata Nabi SAW, seseorang yang diberi hidayat oleh Allah dengan sebab kamu, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada segala harta yang bernilai. Orang ni datang cerita, ajak manusia kepada jalan Allah, ajak manusia supaya ikut perintah Allah. Ini semua ni tiba-tiba orang ni bertaubat, orang ni pun ikut apa yang diajar oleh Islam. Itu kata Nabi lebih mahal daripada harta dunia ni lah. Kita kata harta yang mahal-mahal tu, kita boleh bawa orang kepada Islam sehingga orang tu kenal Islam, mendapat hidayat, itu lebih besar kelebihannya. Gitu. Baik, itu satu kebaikan, khair. Lagi kebaikan yang lain ialah sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia semua ni kebaikan. Seperti baik hati, tolak ansur, rahmat, lemah lembut, berkata yang baik. Itu semua dia mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Itu semua adalah khair, kebaikan. Sabda Nabi SAW, inna hadhil akhlaq min Allah. Faman aradallahu bihi khairah malahahu khuluqan hasana wa idza aradallahu bihi su'an malahahu khuluqan sayyi'an. Sesungguhnya akhlak ini dari Allah. Maka sesiapa yang dikehendaki Allah padanya kebaikan, kalau Allah nak orang tu mendapat kebaikan, akan diberikan akhlak yang baik. Dan sesiapa yang dikehendaki padanya kejahatan, akan diberikan akhlak yang buruk. Akhlak ini, kalau Allah bagi orang ni akhlak yang baik, makna dia dah mempunyai kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Ini semua ni tuan-tuan, timbangan nilaian baik seseorang itu. Bukan suruh timbang orang lain, kita timbang kita lah. Tak? Kita banyak benda baik ataupun banyak benda yang tidak baik. Gitu. Man utiya hazzahu minar rifq faqad utiya hazzahu minal khair wa man hurima hazzahu minar rifq faqad harrama hazzahu minal khair. Nabi SAW, sesiapa yang diberikan bahagian daripada sifat kelembutan, dia ni memang lembut ni tuan-tuan. Ada orang jibil, dia ni memang lahir-lahir memang macam tu. Pesen dia memang macam tu. Dia ni kalau suruh marah, kalau dia marah, orang jadi kelakar. Dia memang jenis lembut. Dia memang jenis cakap perlahan, slow je. Ada orang, dia beri suara yang kuat. Suara yang kuat. Bila cakap kuat. Yang kita faham, lembut tu yang mana? Yang dia cakap ni kat sini. So, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebahagiaan, maka diberi kepadanya sifat kelembutan. Apa yang kita faham? Antara dua orang ni, mana yang kita nak kata orang tu baik? Mesti rata-rata orang akan cakap, dia ni lah Ustaz, dia ni cakap perlahan, lembut. Bukan macam tu. Yang ni, dia ni cakap suara kuat. Suara kuat. Suara kuat memang dia pesen macam tu. Pesen, kenal pesen. Memang dia pesen ni apa bahasa Melayu? Memang jenis macam tu. Bukan nilai orang tu baik ke tidak, tengok pada suara dia lembut ke tidak. Yang nak nilai ni, apa benda yang dia cakap.
apa benda yang dia cakap. Kalau dia cakap benda yang baik, walaupun suara dia kuat, baiklah. Tapi bukan maki hamun. Maki hamun lain. Kalau orang lembut ni kan, tuan-tuan agak kalau dia maki orang macam mana? Dia maki orang pun lembut juga, tapi dia maki orang. Itu tak baik juga. Bukan suara perlahan, tidak. Saya ada guru saya dulu ni, suara dia perlahan. Kita tengok muka dia seronok aja. Cakap lembut dah. Jadi ada seorang ni, dia cakap, saya nak jadi macam Syekh lah. Dia kata, buat apa kamu nak jadi macam saya? Saya memang Allah bagi, daripada kecil suara saya memang macam ni. Bukan ikut suara saya. Ikut apa benda yang Nabi ajar. Suara saya memang macam ni, saya guna. Suara kamu macam tu, Allah bagi, guna je lah. Macam tu, nilaian. Baik, habis. Itu kebaikan akhlak dari segi akhlak ini. Kemudian, kita antara kebaikan tuan-tuan, antara kebaikan ialah kita berusaha dengan tangan kita sendiri. Kita berusaha, kita bekerja, ataupun kita membantu orang untuk meringankan beban seseorang, simpati kepada orang yang susah, kita pun bantu. Itu kebaikan. Ma'akala ahadu ta'ama. Ma'akala ahadu ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi wa anna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada apa yang dimakan daripada usaha tangannya sendiri. Ini kebaikan. Ini Nabi cakap macam tu. Kita memang perlu makan, betul. Tapi daripada banyak-banyak makanan yang kita makan ni, makanan mana yang paling baik? Amalan mana yang paling baik? Amalan lah, makan baik belaka tak? Kenyang kan tak? Tapi makanan yang berpunca daripada usaha kita, itulah amalan yang paling baik. Amalan yang baik. Amalan yang baik ialah kita berusaha untuk kehidupan kita. Tidak mengharap kepada orang. Bukan makna Islam ni ajar kita tinggal bekerja, jangan cari keperluan. Tidak, Islam tak ajar macam tu. Sebab apa? Sebab sesungguhnya Nabi Allah Daud AS adalah memakan daripada usaha tangannya sendiri. Nabi Daud ni buat kerja apa? Baju besi. Apa? Tukang besi. Dia buat baju besi tak? Agak-agak tuan-tuan kan, orang yang buat baju besi ni zaman sekarang dia panggil apa? Dipanggil ahli perniagaan ke? Dia panggil apa? Dia panggil ahli perniagaan lah. Kan, tuan-tuan tengok yang besi-besi tu kan, syarikat besi, kaya ke tak kaya? Kaya tu. Bukan kecil-kecil kerja. Kerja hebat lah tu. Itu zaman dulu memang besi tu hebat lah. Kan? Bekerja. Bekerja adalah kebaikan. Anak Islam ajar ni, semua benda yang kita buat ni asalkan mendatangkan kebaikan bagi kita ataupun orang lain. Yang ketiga, benda tu pula diperintah, disuruh, digalakkan oleh Islam, maka semua itu adalah kebaikan. Jangan kita fikirkan, rugilah saya. Kenapa? Ini cara orang fikir tak? Tengok dia tu. Dia tu kerja. Tapi dia semayang. Ada orang lain, dia semayang. Lepas tu, lepas habis semayang, dia boleh duduk lama di masjid. Dia boleh duduk lama. Tapi dia tak ada kerja. Yang seorang ni kerja. Fikir, buat macam-macam. Waktu semayang, dia semayang. Habis semayang, dia zikir. Tapi dia tak duduklah lama. Kita nilai orang macam mana? Kita nilai. Mana yang baik? Duduk lama dalam masjid, baik? Belum tentu. Tapi dia tak ada kerja. Yang dia ni ada kerja. Dia guna masa dia. Kalau orang yang tak ada kerja ni, dia patut kerja tapi dia tak kerja, memang dia tak baguslah. Tapi kalau dia ni memang dah kerja, dah memang tak nak kerja,
Dia nak tumpu benda, itu cerita lain. Ini cerita orang patut kerja tapi tak kerja. Orang yang baik ialah orang yang bekerja kemudian dia beramal dengan amal-amal yang diperintah. Baik, macam itulah nilai. Nilai ini tengok semua tuan. Baik, menunjuk kepada kebaikan dan apa dia kata lagi? Habis. Ala kulli muslimin sadaqah. Faqala rajul, ara'aita illam yajid? Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita illam yastati'? Qala yu'inu dal hajatil malhub. Qala ya'muru bil ma'ruf. Qala ara'aita illam yaf'al? Qala yumsiku an syarr fa innaha sadaqah. Jadi tadi cerita apa, antara kebaikan ini membantu orang, meringankan beban seseorang, ataupun kita buatlah sesuatu perkara untuk kehidupan diri kita dan juga keluarga kita. Kemudian disebut di sini, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ke atas setiap muslim itu sedekah. Setiap muslim ini perlu bersedekah. Baik. Seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau tak dapat sesuatu nak sedekah? Sebab apa? Kita faham sedekah ni mesti orang kaya. Orang miskin macam mana nak sedekah? Tapi Nabi kata setiap muslim, ke atas setiap muslim itu sedekah. Perlu sedekah lah. Kalau tak ada macam mana? Nabi SAW menjawab, bekerja dengan tangannya, lalu ia dapat memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Ya Rasulullah, saya tak ada benda lah nak sedekah. Tak ada duit, tak ada ni, tak ada apa. Tak ada apa-apa lah nak sedekah. Nabi kata, dia kerjalah, pergi kerja. Kerja dengan tangan kamu, maka ia akan memberi manfaat untuk diri kamu dan kamu bersedekah. Kemudian kata orang ni lagi, bagaimana kalau ia tidak terdapat berbuat demikian? Kalau dia tak mampu buat macam tu, nak bekerja pun dah tak mampu, kan? Kata Nabi SAW, kamu menolong yang memerlukan pertolongan, sama ada yang teranaya ataupun yang lemah. Kalau kamu nak kerja semua tak, kamu bantulah orang. Bantu ni bukanlah buat kerja daripada A sampai Z. Dia bantulah setakat yang dia boleh bantu. Bantu orang yang teranaya ataupun orang yang lemah. Itu pun sedekah. Kemudian orang tu tanya lagi, kalau tak berdaya juga, itu pun tak boleh buat. Bantu orang pun tak boleh. Rasulullah SAW menyuruh pada yang ma'ruf. Kamu suruhlah buat benda baik. Suruh orang buat benda baik, galakkan orang buat benda baik, itu pun sedekah. Sahabat ni tanya lagi, kalau tak mampu juga, semua tak mampu dia. Semua benda tak mampu. Nak macam mana? Kalau tak mampu juga, cakap benda baik pun tak mampu. Soalan hebat kan? Kita pun tak terfikir. Nak tegur orang tak berani. Suruh buat baik je lah. Dia asalnya amal ma'ruf nahi munkar. Suruh orang buat baik, cegah kemungkaran. Itu yang paling baik lah. Tapi ada orang dia tak berani. Kalau orang buat mungkar, tak berani dia nak cegah. Bila tak boleh, takut, tak mampu, buat yang lain lah setakat yang mampu. Suruh orang buat kebaikan. Kalau tak boleh juga, maka kamu menahanlah daripada melakukan kejahatan. Kalau semua nak suruh buat baik pun tak boleh, maka kamu tahan diri kamu, jangan buat kejahatan. Maka itu juga adalah sedekah. Jangan buat kejahatan. Jangan mengumpat orang, jangan fitnah orang, jangan mengambil harta orang. Jangan buat kejahatan. Itu pun sedekah. Makna macam itulah. Al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan yang tinggi yang memberi lebih baik daripada tangan yang rendah yang menerima. Ini semua ini nak beri-beri ni. Kalau kita kata nisbah harta, kena kerjalah. Kalau kita nak beri ni, beri ilmu, kena belajarlah. Macam tu lah. Kena usaha. Macam ni ya. Ilmu ni tuan-tuan. Nak sampaikan ilmu ni tuan-tuan. Banyak
manusia yang terlibat. Semua manusia yang terlibat itu adalah melakukan kebaikan. Contoh tak, kita nak ceramah ni tak, ada orang yang fikir nak buat program, betul? Maka dia pun buat kebaikan. Lepas tu dah hubungi dah ustaz, dah bincang, setuju. Ada pula orang yang tukang buat iklan, betul? Yang buat iklan dapat kebaikan? Dapat kebaikan. Itulah kalau kamu sendiri nak bagi ilmu pun tak boleh, maka kamu tolonglah supaya orang lain boleh sampaikan ilmu. Bila dah buat iklan, sampai waktu, ustaz tu pun datang. Ustaz tu satu hal, ustaz tu bukan satu hal lah, dia banyak hal. Kan? Dia yang paling banyak pahala kan. Lepas tu orang yang mendengar pula ni. Orang yang mendengar pula datang. Orang yang mendengar ni pun sebenarnya buat kebaikan. Kan? Pasal dia menolong supaya majlis ilmu itu dapat dilaksanakan. Lepas tu pula yang datang dengar ni pula ada yang tidur pula. Itu pun kebaikan juga. Pasal dia tak mengganggu orang. Dia tak mengganggu orang. Kebaikan juga. Tapi ustaz ni yang datang mengajar ni, dia lagi lah banyak kebaikan. Kebaikan semua ni, semua yang kita buat ni kebaikan. Cuma kebaikan ni ada yang berpanjangan, ada yang tidak berpanjangan. Tapi bila ilmu tu diberi orang beramal, insya-Allah semua yang terlibat itu pun dapat pahala yang berterusan. Betul ke tak betul? Kan? Macam tu. Lepas tu rakaman ni pula. Lepas tu sebab senang zaman sekarang. Kan? Zaman dulu susah. Sekarang ni senang. Baik. La yaghrisu muslimun gharsa wala yazra'u zar'a fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Ini nak cakap sedekah-sedekah ni luas kebaikan ni. Tidak ada seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menanam apa jua tanaman atau bercucuk tanam. Lalu bila dah ada hasil kat pokok tu, dimakan sebahagian hasil itu oleh manusia atau binatang. Ada orang jalan-jalan kat tepi jalan, dia ambil buah tu. Buah rambutan. Ataupun monyet datang makan buah rambutan. Kita tak dapat makan. Kita tanam, kita airi dia, simbah air semua, siram air. Lepas tu kawan ni elok naik basikal, tengok ada pisang setandan, hilang terus. Esok tu keluar, tuan rumah keluar tengok batang pisang je tinggal. Pisang setandan habis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun benda-benda lain lah yang makan hasil tanaman tadi. Itu semua menjadi sedekah bagi orang yang menanam itu. Orang yang menanam. Itu kalau orang dulu ni tuan-tuan, ada ustaz-ustaz, tok guru dulu, dia ambil peluang menanam pokok. Menanam pokok buah ni. Dia dah tua, tapi dia tanam. Pokok mangga ke, pokok durian ke, rambutan ke, dia tanam. Dah memang dia pun tak makan. Kencing manis lah, macam-macam ada kan. Tapi orang tanya dia, kenapa Tok Ayah tanam pokok ni? Tok Ayah pun dah berumur. Dan Tok Ayah pun bukan makan pun buah ni. Dia kata, saya tanam ni bukan pasal saya nak makan. Saya tanam ini supaya lepas ni pokok tu membuah, ada orang makan hasil tu, saya dapat pahala. Walaupun saya dah masuk ke dalam kubur. Walaupun dah masuk dalam kubur. Selama mana pokok tu diambil manfaat oleh orang lain, maka itu semua sedekah daripada orang yang menanam tadi. Lama ke tak lama sedekah tu, agak-agak tuan-tuan? Kalau pokok rambutan, pokok mangga, lama ke tak lama? Lama. Macam itulah hebatnya Islam ni mengajar kepada kita, buatlah sebanyak-banyak kebaikan. Kan selalu orang cakap banyak-banyak kebaikan. Ini banyaklah ni. Fikirlah apa yang patut buat.
Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.